Berjuang melawan KP-KP penjajah merupakan bagian dari keimanan. Saya Ridwan Saidi. Saya buat teater, bikin filem juga dan juga dulu menulis novel lah. Saya Muhammad Erman Maharam, kaki tangan UiTM di Kolej Pengajian Seni Kreatif di Jabatan ataupun Pusat Pengajian Seni Digital dan Imajan. Jadi Wayang Budiman ni sudah 7 tahun berlangsung lah. Jadi setiap tahun bila hari raya dia akan ada satu slot. Macam tahun ni Layar Lebaran dan kita tayang 2 filem. Cut Nyak Din tadi dari Indonesia, arahan Eros Jarot, dan lagi 2 minggu kita ada sebuah filem oleh arahan Riri Reza berjudul Atirah. Program Wayang Budiman ni saya rasa satu inisiatif Pusat Kajian dan Apresiasi Filem Christian Media dan juga satu usaha daripada Dr. Norman Yusof yang saya rasa sangat baik, sangat baik. Satu platform di mana peminat-peminat filem ataupun yang curious terhadap filem-filem yang mungkin sebelum itu hanya didengar ataupun dilihat daripada media-media tidak di panggung Malaysia, berpeluang untuk menonton di Wayang Budiman. Kalau Cut Nyak Din dia tentang bertema peperangan di Aceh, dia tentang watak seorang wanita yang kental lah, melawan penjajah, dan sebuah filem sejarah. Jadi perasaannya bagi saya, ini kali ketiga saya tonton juga. Yang pertama saya tonton sendiri, kemudian kedua ada satu screening di Pitching Center beberapa tahun dulu. Jadi ini kali ketiga, tapi yang istimewa yang kali ini dia direstorasi lah. Jadi semuanya lebih jelas, sound pun lebih baik. Tapi masih tetap memberi kesan yang mengagumkan. Kita boleh lihat filem Nyak Din memang temanya peperangan ataupun perjuangan menentang penjajah. Tapi itu saya lihat satu benda yang kita boleh sesuaikan dengan kita meraihkan hari Lebaran, Aidilfitri kan, satu kejayaan dalam satu bentuk yang mungkin berbeza tetapi mungkin persamaan yang sangat signifikan. Seperti dia. Aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Tokoh utamanya seorang pejuang wanita, dan saya rasa kalau dalam sejarah Aceh pun memang banyak aja panglima-panglima wanita dalam budaya Melayu di Sumatera, Minangkabau. Menarik, saya rasa kalau kita boleh lihat cara penceritaan tu tadi, kalau ada dalam perbincangan di mana saya melihat dua cara berkongsi dengan penonton. Satunya melalui watak utama dan satu lagi melalui watak sampingan. Satunya lebih kepada berbentuk preacher ataupun macam berceramah yang agak serius dan agak religious dengan agama, tapi satu lagi agak setaya, komikal dan filosofikal. Saya sukalah filem ni sebab saya dapat tahu filem ni bila saya baca satu majalah Rolling Stone Indonesia. Dia ada buat senarai ranking lah, 100 filem ke terbaik Indonesia. Jadi di tempat pertama, kalau tak silap saya baca ni beberapa tahun dulu, filem Cut Nyak Din. Jadi dari situ saya curiga lah, saya nak tahu kenapa majalah ni kata filem ni filem terbaik Indonesia sepanjang zaman. Jadi kecurigaan saya bermula dari situ. Jadi tapi selepas 3 kali menonton pun saya masih rasa filem ni memang best lah. Ya. Nak buat filem bukannya mudah, banyak sudut. Tadi saya dah sebut tentang bagaimana pelakon-pelakon yang memberi kerjasama ataupun memberi komitmen yang baik, yang mana kita percaya kepada lakonan mereka. Aspek-aspek sinematik yang lain kan, penggunaan teknik kamera, teknik pencahayaan, suntingan dia dan sebagainya kan, kita rasa macam dia menyokong penceritaan tu secara sempurna. Kekuatan film dari segi pembikinan, I think to me there's 3 things. The first one is the different layers of the theme. So macam the main character and how feministic views are in the past. So although it's an old film,
memang the main character is very strong. Tapi there's also like questioning of gender stereotypes in a very natural way. And other than that, I think I really enjoyed the color grading of the film. Was really nice. The angles were also really good. And I think the third one would definitely be the authenticity of the scenes. For example, the fight scenes or the scenes in the forest or the scenes of someone getting murdered. It's very real, you feel it. I would like to see more in today's films is that kind of integrity in film where you pay attention to details in trying to make the storytelling real, visually and also auditorily. Kalau kita lihat daripada filem ni, apa yang baik diangkat adalah sejarah nasionalisme di bahagian Aceh di Indonesia kan. Selain itu, kalau dilihat daripada segi visualnya pun amat menarik. Mungkin produksi di Malaysia boleh mengambil cara ataupun penceritaan nasionalisme ataupun patriotism yang dibawa oleh filem sebegini. Satu perkara yang menarik perhatian saya adalah mesej pengarah itu sendiri dalam menggarap watak seorang sosok wanita pejuang Aceh yang memimpin bala tentera dalam kalangan komunitinya lah dalam perjuangannya, dan dia begitu dihormati dan wataknya itu begitu menginspirasikan, dan saya sangat enjoy menonton filem itu tadi dengan kualiti filem yang sangat baik sekali. Kekuatan filem ini terutama sekali filem ini adalah versi restorasi, so jadi kualitinya memang amat memuaskan hati dan membuatkan kita terpegun lah dengan cerita filem tersebut. Selain itu, apa yang membuatkan filem ini kuat adalah terutama sekali bagi saya lakonan Christine Hakim sebagai watak utama Cut Nyak Dien dalam filem ini sangat istimewa dan hebat bagi saya. Beliau sememangnya memandu jalan cerita filem ini. Selain itu, sinematografi filem ini juga pada kebanyakan babak sangat cantik. Begitu juga dengan kostum dan latar-latar yang digunakan juga amat memberi kesan kepada penonton.